TV KPM. Assalamualaikum, apa khabar semua? Selamat datang ke Sukses SPM 2022 bersama dengan saya Lokman Hakim. Hari ini kita akan belajar berkaitan produksi reka tanda bersama dengan cikgu kita yang senyumannya cukup manis. Nak tahu siapa? Jom kita lihat profil cikgu kita. Hari ini kita bersama dengan juru bahasa isyarat kita, Cikgu Aida Zainul Aziz Din dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional Merbuk, Kedah. Apa khabar cikgu? Oh, jauh datang dari Kedah ya. Terima kasih cikgu yang sudi bersama dengan kita. Dan kita juga bersama dengan seorang cikgu kita yang cukup luas pengalamannya, iaitu Cikgu Muhammad Azlan Muhammad Zain dari Sekolah Menengah Kebangsaan Senawang, Seremban, Negeri Sembilan. Apa khabar cikgu? Alhamdulillah sihat, Hakim. Alhamdulillah. Terima kasih kepada cikgu yang sudi juga bersama dengan kita hari ini. Dan saya difahamkan cikgu seperti biasa, kita bersama juga dengan murid-murid yang lain. Betul ke cikgu? Betul, ada 4 orang pelajar saya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Senawang, Seremban, Negeri Sembilan. Jom kita berkenalan dengan mereka. Mungkin cikgu boleh perkenalkan mereka cikgu. Silakan. Boleh. Terima kasih Hakim. Sama-sama cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Terima kasih Hakim. Sama-sama. Pada hari ini kita akan berkongsi pengalaman dalam subjek produksi reka tanda, dan bersama-sama saya ada 4 orang pelajar saya, semuanya tingkatan 5. Kalau tengok di skrin, kita yang paling hujung sekali Muhammad Ashmawi dari 5 UPM, daripada semua kelas yang sama. Dan yang kedua ialah Mak Fazarul. Apa khabar Fazarul? Tambah sikit. Fazarul sihat Okey. Betul, yang di bawah sana Lok Ting Hong, pelajar saya juga. Dan yang akhir sekali Abdul Fattah. Itulah keempat-empat pelajar saya ni Hakim. Okey, terima kasih kepada murid-murid dalam talian dan juga kepada anda yang menonton dari rumah. Okey cikgu, hari ini apakah yang akan kita fokuskan? Silakan cikgu. Terima kasih Hakim. Baik, untuk hari ini para pelajar yang saya hormati sekalian dan juga yang berada menonton di rumah, hari ini saya akan membawa bersama dengan anda satu lagi mata pelajaran khusus yang dipanggil MPV Produksi Reka Tanda. Dan dalam subjek ini ada banyak modul, dan modul yang saya nak khususkan pada hari ini ialah modul yang ke-7, iaitu pemasangan papar tanda. Sebab mereka ini ada buat projek. Betul. Dan mereka akan memasang projek itu. Jadi mereka kena tahulah sedikit ilmu tentang memasang papar tanda ini. Okey, di sini saya ada sediakan slide. Kita akan tengok. Baik, inilah slide untuk mata pelajaran hari ini, produksi reka tanda, kod kertas 7405. Baik, ini modul yang ke-7. Dalam subjek ini ada 8 modul Hakim. Ini modul ke-7 dah agak hujung lah. Dan biasanya modul ini diajar di tingkatan 5. Dan kita tengok slide seterusnya, prosedur pemasangan papan tanda. Di mana pelajar ini akan mempelajari kemahiran proses memasang itu secara teknikal dan juga proses memasang di lapangan untuk menghasilkan papan tanda yang berkualiti serta sesuai dengan kos yang disediakan bertepatan kehendak pelanggan. Mereka belajar teori itu. Dan dalam papan tanda ada 2 kategori lah. Yang pertama ialah papan tanda 2 dimensi dan papan tanda 3 dimensi. Baik, apa yang dikatakan papan tanda 2 dimensi? Papan tanda yang mempunyai panjang dan lebar yang dipasang di luar, mempunyai permukaan rata dan sisi yang sama ada lurus atau melengkung, dan dipaparkan pada permukaan dinding, di bangunan pintu, permukaan cermin, tiang lampu ataupun pada papan iklan perniagaan dan sebagainya mengikut kesesuaian. Dan sini disediakan contoh, contoh papan tanda yang 2 dimensi itu. Papan tanda 3 dimensi, ini lain sikit.
Okay. Papan tanda 3 dimensi, dia mempunyai panjang, lebar dan tinggi. Mempunyai bentuk timbul. Kalau pada gambar ni nampak huruf itu timbul. Ya, betul. Dipasang ni. Dipasang pada permukaan yang rata juga, seperti di dinding bangunan, di bahagian ufuk pintu atau di ufuk bangunan. Okey, papan tanda iklan dan sebagainya. Mungkin ramai yang tanya, apa yang tekan ufuk pintu? Sebenarnya di atas bahagian pintu tu lah. Okey. Itu di pintu. Kalau yang anda lihat di ufuk bangunan, dia di luar bangunan, atas bangunan itu. Okey. Baik, yang ini pula. Papan tanda peraturan. Papan tanda peraturan iaitu ada banyak kategori. Yang pertama ialah papan tanda peraturan trafik. Fungsinya ialah untuk memastikan pengguna jalan raya bertindak mengikut arahan dan situasi bagi sesuatu keadaan. Contohnya, papan tanda yang terletak di jalan raya dan kawasan tempat letak kereta. Jadi, ini ada gambar dia. Ada biasalah, mungkin anda pun telah mengenal signboard-signboard ni yang biasa dilihat di tepi jalan. Dan yang kedua, papan tanda bukan trafik. Papan tanda yang bukan trafik ini dia hanya papan tanda untuk peraturan yang bukan di jalan raya lah, yang biasa dipasang di tempat-tempat awam. Yang seterusnya, papan tanda amaran. Memberi peringatan amaran kepada pengguna jalan raya tentang bahaya sesuatu keadaan di situ. Tak boleh melintas, kena berhenti. Kalau kita langgar arahan pada papan tanda itu, kemungkinan sesuatu yang buruk boleh berlaku. Sebab itu dipanggil papan tanda amaran. Yang seterusnya adalah papan tanda tempat awam. Ini hanya untuk memaparkan info kepada orang awam tentang keberadaan tempat ini untuk kegunaan awam. Contohnya macam signboard itulah. Dan last sekali adalah papan tanda sementara. Yang ini kita biasa nampak. Kalau dia biasa dipasang untuk jangka masa tertentu saja. Semasa contohnya kerja-kerja kecemasan atau penyelenggaraan jalan raya. Dan dia memang warna orange lah. Antara yang guna pakai memang warna jingga ataupun orange. Itu menandakan papan tanda sementara. Yang seterusnya adalah papan tanda premis perniagaan. Yang ini bertujuan untuk memperkenalkan premis perniagaan itulah. Biasa kita nampak di tempat-tempat perniagaan, di kedai, di shopping lot memang ada. Dan yang akhir sekali adalah papan tanda panduan. Ini yang biasa diletak di lebuh raya lah, mengatakan sesuatu kawasan yang akan menunjukkan destinasi, arah, jarak dan keterangan apa yang ada di tempat itu. Baik, tadi pelajar telah pun mengetahui tentang maklumat umum tentang dunia papan tanda. Yang ini pula ialah lokasi pemasangan. Bila pelajar dah buat projek, mereka kena pasang ni Hakim. Kena pasang. Dan pemasangan ini mestilah dibuat di tempat yang betul. Dan seperti ini kita tengok beberapa keadaan di mana ada papan tanda hadapan, papan tanda hadap pintu masuk, ada papan tanda berlampu dua muka dan ada papan tanda berlampu dua muka sisi tembok. Ini kalau malam nampaklah ni. Jadi dia ada lampu dalamnya. Dan yang ini pula dua papan tanda berlampu wall mounted, iaitu melekat di dinding pula. Dan atas tu dia pasang lampu untuk pencahayaan. Dan yang akhir sekali adalah papan tanda berlampu dua muka sidewalk, yang ini terletak di hadapan kedai, rendah saja kadang-kadang tu. So itulah dia Hakim, jenis-jenis papan tanda yang pelajar kena tahu dulu. Sebelum kita masuk kepada proses pemasangan. Baik cikgu, kalau boleh saya bertanya, mengapa murid-murid kita ini perlu belajar modul pemasangan ini cikgu? Tujuan modul ini dipelajari supaya mereka tahu tentang prosedur memasang. Sebab memasang ni bukan mudah. Betul. Kalau tak betul pasang, mungkin papan tanda itu boleh terjatuh, tidak kukuh dan menimbulkan kebahayaan pada orang lain. Jadi kemahiran yang mereka belajar ini, khususnya di sekolah, di bawah modul ini memang akan melatih mereka menjadi petugas pemasangan yang baik. Baik. Terima kasih cikgu atas pencerahan, dan sekarang kita nak berehat seketika. Boleh cikgu Boleh. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Sukses SPM 2022. Didik TV KPM.